Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan surau, tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan bilal, barisan jutaan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslim muslimat, sahabat-sahabat saya pada jamaah Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga kepada kita. Bersyukur dalam erti kata kita ni menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjadi orang yang mengerjakan amal soleh, menjauhkan segala perkara-perkara yang haram. Itu maknanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Di samping kita banyak bersyukur, mengucap Alhamdulillah, memuji-muji Allah SWT. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di atas hidayah Islam dan iman, hidayah amal soleh, tuan. Hidayah amal soleh, hidayah nak belajar ni pun hidayah juga. Kalau kita rasa nak balik, ada hal lah yang balik, ada hal, ada tak apalah. Maknanya kalau kita sendirilah rasa malas, rasa tak terbuka nak pergi belajar tu, tak dapat hidayah. Bila tuan-tuan berada dalam majlis ilmu ni, itu hidayah dari Allah. Hidayah untuk beramal tu hidayah juga, kan? Walaupun banyak ilmu, walaupun kedudukan tinggi ke apa ke dari segi agama pun, tapi nak beramal tu hidayah juga. Katalah contoh nak puasa sunat ni, ramai yang sini puasa, ada majlis berbuka puasa, maknanya unik lah kata surau kita ni. Ada setiap Isnin kami tu ada majlis berbuka puasa, maknanya boleh buat tu kira unik dah, tariah lah, kan. Saya nak bawa edaran satu doa berbuka puasa yang masa saya bersama dengan kawan-kawan dulu yang luar sana. Dia baca doa buka puasa ni, ada doa lagi selain daripada yang kita baca tu, zahaba zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah tekak, telah tetaplah ganjaran tu. Doa ganjaran puasa dapat dengan izin Allah Ta'ala. Satu lagi, Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir lana. Kami mohon padamu ya Allah, dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, ampunkanlah kami. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masa nak berbuka ni, Nabi kata hadis, lis-saim da'watun la turaddu inda fitriha. Bagi orang yang berpuasa ni, doa yang tak ditolak ketika nak berbuka. Tu kita alhamdulillah lah, tuan pengurusi kita bawa tahlil, tahlil doa sama juga lah, kan. Doa tu tak ditolak ikut hadis. Jadi doa-doa yang masa nak berbuka tu, kita carilah doa-doa yang kita nak doa selama ni, baca masa nak berbuka tu. Tuan-tuan, kita sambung kitab Syama'il Muhammadiyah kita
iaitu kepribadian hidup Nabi, cerita kisah Nabi, fizikal Nabi, adab-adab Nabi, ada semua dah ni. Zaman sekarang ni tuan-tuan, orang suka berpihak, pihak sana pihak sini, label sana label sini. Macam mana nak buat tuan? Macam mana nak buat? Yang ni kata begini, yang ni kata begini. Saya nak sebut pun kena sebut begini je. Sebab takutnya menyinggung mana-mana pihak kan. Ni kita amal begini. Ini guru aku ajar begini. Yang ni pula kata lain pula gini. Macam mana kita nak selesai tuan? Allah dah bagi penyelesaian. Fa in tanazatum bi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Faruddu ila Allah wa Rasulih. Bila kamu berselisih, berteringkah mengenai satu perkara, kembali pada Allah dan Rasulnya. Tengok dah Allah kata macam mana, Rasul kata macam mana. Nabi kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassatum bihima kitab Allah wa sunnatan Nabi SAW. Nabi kata, aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Tak sesat lah, tak tercari-cari jawapan selagi kamu pegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, hadis. Jadi kita rujuk Al-Quran dan hadis tuan kalau ada masalah kan. Sebab tu kita nak belajar Asyama'il Muhammadiyah ni. Dia cerita hadis-hadis sahih menceritakan tentang kepribadian Nabi, amalan Nabi, akhlak Nabi. Makna kita nak tahu yang mana hadisnya. Kalau hadis tu kata gitu, gitulah. Kita tak boleh kata ikut orang ni begini. Apa hadisnya? Hadisnya apa? Itulah dia sumber Islam. Kalau pendapat orang ni tak tahu daripada punca mana, tak boleh nak ikut. Itu makna penyelesaiannya dah ada. Jadi kita masih lagi berkisah tentang bentuk tubuh Nabi, fizikal Nabi. Dah ada yang ketujuh tu ni. Jadi kalau tanya tuan-tuan macam mana kulit Nabi, macam mana muka Nabi, macam mana rambut Nabi, boleh jawab dah kan? Dah sentuh semua dah tu. Malam ni dia akan tambah lagi lah. Selain daripada ulang benda yang sama, kita ambil hadis yang ketujuh. Untuk rengkakan masa, jimat masa, saya baca sebahagian hadis, kemudian saya baca terjemahan tuan. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala salatu khali Hinda bin Abi Halah radhiyallahu anhu wa kana wasafan an hilyati Rasulullah SAW. Jadi saya baca terjemahan tuan untuk merengkakan masa panjang hadis dia. Makna dia, maksudnya diriwayatkan daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Abi Talib. Kalau ikut mak, Hasan bin Fatimah binti Muhammad. Cucu Nabi lah ni, cucu Nabi yang cerita ni. Tapi dia kata bercerita, aku telah bertanya bapa saudaraku daripada sebelah ibuku. Sebelah ibu dia Fatimah lah, iaitu Hindun bin Abi Halah. Kita Hindun ni binti, yang ni Hindun bin tuan-tuan. Dia dapat saudara, bapa saudara dia telah menyifatkan tentang pribadi Rasulullah SAW, di mana beliau menggambarkan tentang kecantikan sifat pribadi Nabi SAW.
Ni Hindu ni, bapa saudara kepada Hasan ni, aku ingin dia menceritakan kepadaku sebahagian daripada sifat itu untuk aku mengetahuinya. Lalu beliau menceritakan, kata Hindu ni dia sempat dah dengan Rasulullah. Sebab dia pakcik. Hasan ni sempat tapi tak ingat. Yang naik atas tengkuk Nabi masa semayang tu Hasan lah. Tapi budak lagi lah. Macam kita baru setahun, 2 tahun, mana ingat tuan kan. Jadi pakcik dia cerita, Rasulullah SAW ialah seorang yang berjiwa besar. Itu dari segi hati lah. Berjiwa besar. Berjiwa besar ni maknanya hati orang yang bagus lah. Dan digerungi oleh hati dan mata yang memandangnya. Jadi dan digeruni. Tengok Rasulullah tu rasa macam gerun tuan-tuan. Tengok gerun. Gerun bukan gerun maknanya nak lari. Rasa kagum. Tengok tu. Wajah baginda bersinar bagaikan rembulan pada malam purnama. Allah. Rupanya bukan orang Melayu je. Kau laksana bulan, bukan je. Rupanya Arab pun ada. Laksana rembulan pada malam purnama. Kan? Bulan ni mana yang cantik, menawan. Tengok. Kan? Jadi Rasulullah ni begitulah Hindun gambarkan. Mana wajah dia ni menarik, menawan macam bulan. Bulan dalam malam bulan purnama. Baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana ketinggiannya, namun lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Tinggi Nabi ni faham tak kita tuan? Banyak kali dah ni jumpa ni tinggi Nabi ni. Macam ni kalau kata tanya ni, Nabi dia tak tinggi sangat macam orang yang tinggi, terlalu tinggi tu lah. Kan? Tinggi pada orang lain. Nisbah orang masa tu lah. Tapi kalau orang rendah, Nabi lebih tinggi. Orang yang sederhana tinggi, Nabi tinggi sikit. Gitu. Bukanlah maknanya sederhana tinggi tu sama dengan yang sederhana tu, sikit. Tinggi sikit daripada yang sederhana tu. Boleh bayangkan tuan-tuan. Tapi tak tinggi sangat macam orang yang terlalu tinggi tu. Berapa kaki orang paling tinggi tuan-tuan ya? Saya ada 2 orang keluarga saya tinggi. Menantu saya dah dua-dua tinggi. Kalau saya ambil kursi, tapi nak ambil jam, nak baiki jam, nak tukar bateri, dia pakai ambil itu apa, pakai tak payah apa, pakai jinjit sikit je. Tapi Rasulullah ni dengan orang tinggi sangat tu, dia rendah sikit. Tetapi dia punya mukjizat dia Rasulullah ni, kalau dia duduk sebelah orang tinggi tu, tak nampak dia rendah, biasa-biasa je. Kita macam saya ni, kalau duduk orang yang tinggi 6 kaki setengah, nampak saya ni rendah, malah aku nak berkawan dengan tinggi, nampak aku rendah. Contohlah tuan-tuan kan. Orang ni kalau dia tu kecil, dia duduk sebelah orang besar, dia taklah kecil sangat, kecil sikit-sikit je lah. Sebelah kanan dia orang badan tough, sebelah kiri ni orang yang sadu, dia duduk tengah-tengah. Memang kecil nampak dia tuan kan. Begitu kat tinggi. Tapi Rasulullah ni kalau duduk orang yang tinggi sangat tu, tak nampak dia ni macam rendah, macam tak apa elok, tak nampak. Itu mukjizat Rasulullah. Kita ni kalau kita rendah, duduk orang tinggi, nampak makin rendah lah tuan. Kalau kita sederhana tinggi pun, kita duduk dengan sebelah orang tinggi, nampak kita ni rendah lah. Kita, tapi Rasul tak. Ukuran kepala besar ni dah ada dulu. Kepala besar melambangkan otaknya Rasulullah ni besar. Otak dia otak geliga lah. Rambut ikan lurus berombak. Apabila rambut baginda panjang sehingga menyebabkan ia mudah dibelah, maka baginda mudah membelahnya, yakni ke kanan dan ke kiri kepala. Jadi rambut Rasulullah ni tuan-tuan,
Dia kata tadi tak lurus macam saya ni, tak kerinting macam kerinting sangat-sangat tu, ya, kerinting, rambut yang berombak, ekal mayang, tu Abu Nabi ni berombak, dia tak lurus tu. Kemudian dia kata tadi rambut ni panjang, panjang ni memudahi belah. Jadi belah ni belah tengah lah, belah tengah nak, maknanya macam kita zaman belah tengah dulu lah, boleh tu, tak apa. Kalau kita niat ikut sunnah Rasulullah, boleh lah Rasulullah belah rambut. Bila panjang boleh belah. Sekarang ni tak boleh lah belah saya, rambut pendek. Dulu masa muda tu panjang tu belah tengah tuan, kan? Tapi bukan nak ikut Rasulullah, tak tahu Rasulullah belah tengah, ikut minta bacan contoh lah tuan-tuan. Kalau kita ikut sunnah Rasulullah boleh pahala. Belah tengah tu, kalau pendek sekarang ni nak belah tengah apa, tak boleh, pendek kan. Jadi itu rambut Rasulullah, yakni ke kanan dan ke kiri kepala. Jika tidak, maka tidak dibelah, yakni dibiarkan berjuntai ke atas dahi. Ada juga ni sudah biarkan atas dahi, tak sikat lah, maknanya tak belah, berjuntai atas dahi ni, tapi jangan kata macam dibitul macam Rasulullah lah. Tapi bukan selalu, ada masa Rasulullah ni membiarkan rambut dia. Tak salah lah maknanya berjuntai atas dahi ni. Zaman kita budak-budak tu, rambut ke atas ni dia bitul, apa tu keluar Manolito. Tuan-tuan ingat Manolito, rambut tengah tu, gitulah bayangannya, rambut atas dahi. Tapi tak selalu, ada masa Rasulullah membiarkan rambut dia gitulah, macam tu. Ini tak salah lah kalau biar gitu, kan. Rambut tu jadi dia cerita sini sikit. Hasan tu saya sebut dah tadi, dia cerita Pak Nabi ni, dia kecil lagi, dia tengok Rasulullah pun dia tak ingat. Jadi dia tanya dah pakcik dia, catatan bawah ni sikit tuan-tuan kan. Seperti sebaik selepas mandi, iaitu rambut dalam keadaan lembut dan mudah diurus, baginda akan membelahnya lepas mandi. Nabi belah. Kemudian yang pasal yang tengah, yang membiarkan rambut tu, menunjukkan bahawa harus membelah rambut atau membiarkan sahaja. Dia sunnah ni tuan, kita jangan ambil satu jenis, kan, satu jenis. Ada masa Nabi, rambut dia belah, ada masa biar atas kepala, atas dahi ni, kan. Kita jangan fikir satu jenis je perbuatan Rasulullah tu. Namun membelahnya adalah lebih baik berdasarkan hadis yang akan dikemukakan dalam bab nanti. Maknanya belah tu lebih rapi dah, lebih rapi, dan nanti akan lebih panjang lebar lagi cerita bab rambut ni dalam bab ketiga. Nabi SAW tidak pernah mencukur rambut kecuali untuk tujuan ibadah haji atau umrah sahaja. Sekejap tuan-tuan Ada waktu-waktunya baginda memotong rambut. Jadi ginilah tuan-tuan tentang cukur kepala ni kan. Cukur kepala ni, kita orang Melayu ni jadi budaya. Bila hajat dia tercapai, dia pun cukur kepala. Apa ni, dia sunat-sunat cukur kepala. Nabi tak pernah cukur kepala pun. Bila Nabi cukur? Ialah tahallul lah, menjaga haji tahallul, masa tu lah. Itu memang dalam manasik haji, ibadah haji. Dan keadaan biasa Nabi tak cukur. Kita sikit menang bola sepak, cukur kepala, habis botak semua. Mana ada, sunnah tak ada. Cukur kepala ni, satu tahallul, satu masa lahir tu, cukur kepala. Cukur kepala apa ni, akikah tu kan, sunat masa tu sebab apa?
nak membuang rambut daripada dalam kandungan tu. Setu je. Jadi kalau kata sunat tak ada lah. Menang bola sepak ke kepala. Ada tu orang tu masuk ke dalam, dia cukur kepala. Dia maknanya bagi dia syukur lah dah masuk ke dalam orang tu, dia cukur kepala. Tak ada sunnah yang tu. Sunnahnya cukur kepala masa tahlul tu dengan masa akikah anak tu, tuan. Jadi kalau rambut tadi, sambung lagi rambut baginda melepasi cuping telinga jika baginda menjadikannya dalam keadaan wafrah. Warna kulit baginda putih bercahaya atau bersinar. Gini tuan-tuan, dia ada satu rambut Nabi ni baginda. Tadi dia kata Nabi tadi dia tak cukur, dia gunting rambut dia. Jadi ada masa rambut Nabi ni wafrah ni, dia ada dua jenis rambut Nabi, wafrah dan jummah. Nanti dia akan terangkan. Jadi ada masa Nabi ni rambut dia panjang ni sampai ke bahu. Ni, panjang sampai ke bahu ni. Kalau sampai atas belakang ni bukan sunnah dah tuan. Sampai ke bahu je. Sampai ke bahu. Belakang kena ikat lagi tu, itu ikut siapa tak tahulah. Kata saya panjang ikut sunnah Nabi, tengok panjang belakang ni sampai kena ikat, kan? Itu tak sunnah sampai ke bahu. Tapi ada masa Nabi ni dia gunting rambut dia. Rambut dia ni, panjang rambut Nabi ni atas bahu sikit, bawah telinga sikit. Antara cuping telinga ni dengan bahu tengah-tengah. Itu je rambut Nabi. Kalau ikut sunnah itu je lah. Saya baca yang jummah dan wafrah ni. Rambut Nabi ni ada kala dalam keadaan jummah dan ada kala dalam keadaan wafrah. Jummah bermaksud rambut yang dibiarkan hingga mencecah bahu. Tadi saya sebut tadi kan, sampai dekat bahu. Sama ada bahu kanan, bahu kiri, itu jummah. Wafrah ialah dipotong sehingga berada di antara telinga dan bahu. Dari atas dari bahu dan bawah daripada daun telinga. Untuk maklum ni akan diterangkan dalam bab nantilah, dalam bab rambut Nabi, bab ketiga ni dia bagi tahu yang hadis yang campur lagi. Jadi tuan-tuan tadi sambung lagi tadi. Warna kulit baginda putih bercahaya dan bersinar-sinar. Bersinar tu kemerahan lah tuan-tuan. Putih dah ya tuan-tuan dia. Nabi ni putih, kemerah-merahan putih dah. Macam ada juga orang Melayu ni putih, masa kecil tu putih, nampak merah-merah kan. Jadi tu dia panggil, kalau macam Aisyah tu dia panggil Humairah ni kemerah-merahan. Orang pun pakai nama Humairah. Tengok anak tak putih sangat, tapi Humairah tak apa dah. Ambil gelaran Aisyah tu Nabi panggil Humairah. Nabi dia tak panggil Nabi ni panggilan yang orang Arab lah, panggilan yang baik-baik kan. Kita ni jangan sampai orang tu kecil hati kita panggil dia. Gelaran-gelaran tu, kalau kecil hati berdosa kita. Tapi kalau dia dah biasa, dia tak kisah nak kenal dia dengan nama tu, tak apalah kan. Dahi luas, yakni tinggi dan lebar. Dahi ni kan, macam saya ni tak boleh lebar kot. Dahi ni rambut ada bawah ni, itu tak tinggi, tak lebar.
Nabi ni dahi dia tinggi. Ya, rambut tu atas sikit lah. Atas sikit. Dua alis atau keningnya melengkung tipis dan panjang hingga ke penghujung mata, tapi tidak bertemu antara dua kening. Maknanya panjang melengkung, tapi panjang halus, dia tak tebal sangat. Dia sebut sini panjang melengkung tipis, dia tak tebal sangat. Tebal sangat pun tak tak elok kan, kalau tebal sangat kan, nampak macam banyak bulu sangat kan. Dia orang perempuan sampai digunting dia ni, nak suruh nampak halus kan. Nabi tak gunting, dah halus dah dia punya ni. Panjang pula tu. Cuma dia tak bertemu antara kening dengan kening, tak bertemu. Tu Nabi. Antara dua alisnya, alis tu kening lah tuan-tuan kan, alis. Antara dua alis itu terdapat urat akan timbul apabila baginda marah. Bila Nabi ni sifat lemah lembut, tawaduk dan sabar. Tapi kalau menyentuh bab agama, dia jadi marah. Kita pun gitu juga tuan-tuan. Pada saya pun ada tak tuan-tuan, sensitif lah bila orang menghurai bab agama ni ikut suka hati. Dia ikut tafsir Al-Quran, tafsir sendiri, ada rasa nak marah sebab mempermudahkan tafsir Quran kan. Contoh alladzina yazkurullaha qu'udan, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah masa berdiri dan duduk kan. Dia kata tu ada zikir Allah tu. Ayat Quran kata ada ni zikir Allah ni. Bolehlah sebut Allah, 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 Allah. Tu allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Di situ bukan saya kata tak boleh Allah tu nak zikir saya tak marah pun, tapi mengambil dalil yang tidak kena dengan maksud Al-Quran tu saya tak setujulah. Gitu. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, zikir pada Allah ni yang mana zikir pada Allah tuan? Zikir pada Allah yang Nabi ajar. Nabi ajar siapa baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lepas solat 33 campur la ilaha illallah syarikalah 100, diampunkan dosanya walaupun sebanyak di langit. Bacalah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi kata afdaluz zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi kata ada dua kalimah yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim. Bacalah. Lagi apa lagi? La haula wala quwata illa billahil azim. Ya hayyu ya qayyum. Apa lagi zikir yang Nabi sebut tu? Kalau kita baca, kita nak amal yang Nabi suruh ajar zikir tu, tak cukup masa satu hari dah. Saya ni tak cukup lagi ni. Saya baca Astaghfirullah 100, La ilaha illallah 100, selawat 100. Tak baik riak tuan-tuan, nak beri contoh. Saya ambil zikir-zikir yang ada dalam hadis. La haula wala quwata illa billah 100. Lagi subhanallah bihamdihi subhanal azim 100. Ya hayyu ya qayyum 100. Tak cukup lagi ni hari ni. Yang tu pun tak cukup-cukup lagi. Kita nak tambah yang tak ada dalam hadis, nak buat apa? Tapi tak salah. Nak baca yang ulama ajar tak salah, tapi yang afdal tu kita kata ni, kita nak ambil ni, kita belajar Syama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan. Ikut hadis ni. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana min fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia sayang kat aku. Siapa sayang kat aku, dia masuk bersyurga bersama aku. Nak yang ni, nak kerja hadis ni lah.
Dan sayang macam mana? Yang Nabi buat tu, yang tu kita nak buat. Ni apa kita cari yang lain? Contohlah, tuan bukan marah. Maknanya yang ada ambil yang ada hadis. Kan kata dah tadi kan, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Apa? Kitab Allah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang Rasul sebut yang tu ada, kita ikutlah yang tu. Apa kita nak kata, oh Syekh ni ajar selawat macam ni, macam ni. Nabi kata dah, selawat yang terbaik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin hamidul majid. Itu selawat yang terbaik, selawat yang terbaik yang Nabi ajar. Tak payahlah nak cari yang pelik-pelik apa lagi tu. Ini yang terbaik. Tu pun tak diamal. 10 kali pagi, 10 kali petang tak teramal lah tu. Selawat yang terbaik, contohlah tuan-tuan. Sebab tu kita nak belajar Syamil Muhammadiyah ni kan. Jadi Nabi ni antara kening dia ni, alis dia ni ada urat, ada urat yang bila Nabi nak marah tu akan timbul. Kita kalau kita nak marah, merah telinga, tu tanda kita, ketar-ketar bibir apa, tanda kita. Nabi Rasulullah ni timbul kening. Silakan tuan Bilal. Azan. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan li wa anta.
Baik tuan-tuan. Tadi saya habis kat antara mana tadi? Masa Nabi nak marah tu, Nabi ni orang lemah lembut, tawaduk dan sabar, tapi dalam bab-bab agama dia tegas. Tu masa tu ada marah lah. Kan kita gitu gatlah tuan-tuan. Marah bertempat lah. Bukan tak marah terus, kan. Kemudian sambungan lagi, aqnal ilmi ni lau nurun ya'lu. Saya nak ringkaskan tu, kita baca terjemah sikit sangat baru kita ni maghrib isyak baru baca sikit, sebulan sekali. Maksudnya hidung baginda mancung, padanya ada cahaya yang memancar hingga orang yang tidak mengamatinya akan menyangka puncak hidungnya lebih mancung. Diceritakan dalam hadis ni hidung Nabi mancung, biasa orang Arab mancung, tapi mancung Rasulullah ni lebih mancung dari orang lain. Kemudian ada dalam hadis lain, tak ada kat sini, mancung dia tu taklah tirus begitu kan, dia ada turun sikit lah macam hidung orang Arab, kan. Tapi seolah-olah ada cahaya, nampak tengok hidung Nabi tu mancung-mancung lah, tapi nampak ada aura lagi. Gitu, ada aura lah, kan. Janggutnya tebal, kedua-dua pipinya rata, tidak cengkung atau tembam. Mulutnya, pipi ni kalau ada orang tu apa orang panggil, cengkung. Kalau orang Pantai Timur kata kepong, nampak macam tak ada gigi tadi kan, kepong tu kan. Ada orang tu montok pipi dia naik ke tembam. Tak, Rasulullah tu sederhana, gitu pipi. Menarik lah pipi dia. Tembam tidak, cengkung tidak. Mulutnya lebar, serasi dengan bentuk wajahnya. Wajah Rasulullah kan kepala besar, sesuai dengan wajah yang besar tu, mulut, kepala besar tu, mulut dia agak lebar. Antara gigi-gigi hadapannya terdapat sedikit jarak. Dia tak rapat, tuan. Kalau sekarang ni orang nak rapat cantik kan, dulu tak, dia kena jarang sikit kan tu. Gigi tu jarang, tahan sikit lah yang gigi jarang ni, sikit lah gigi Rasulullah ni. Sikit lagi tuan-tuan dia. Jadi gigi dia tak terlalu rapat antara satu sama lain. Terdapat satu garisan bulu atau rambut halus membarisi dari dada ke pusat. Ada orang berbulu tu, bukan je kat dada ni, apa ke bahu ni bulu. Kat dada ni penuh. Rasulullah ni dia ada bulu dada tu ada. Tapi dia dalam bentuk garisan yang cantik, halus, daripada dada ni, halus dia tu berbaris sampai ke pusat dia. Lehernya cantik dilihat, bagaikan leher yang ditempa dengan perak yang mulus. Leher ni belakang ni, nampak lembut, halus, bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi dan pejal. Maksudnya pejal lah tuan, pejal, padat. Perut dan dadanya sejajar. Ni baru cerita perut dan dada sejajar ni. Kita perut tinggi, saya lah tuan, perut tinggi pada dada. Naik ikut sunnah,
Perut dengan dada sama, tapi yang boleh ikut lah. Macam perut tu kita boleh jaga dia supaya tak buncit kan. Tapi kalau macam alis tadi, macam hidung tadi, tak boleh lah. Itu kurniaan Allah kat Rasul lah. Yang boleh kita ikut lah. Macam perut tu nak suruh sama dengan dada tu boleh ikut kan. Sebabnya kita jaga badan, exercise, makan tak banyak apa, kita selaman kempis perut, gitulah kan. Jadi dada sama dengan perut, itu sunnah kan. Dadanya bidang, lepeh, dia tak bulat gitu. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Antara dua bahu ni jarak, dia kata jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Ni yang tengah ni lah lebar tuan. Ni yang belakang, tulang belakang ni, tulang yang mula-mula ni kan besar, lebar. Tu. Tulang sendinya besar. Sendi-sendi Rasul ni besar, nampak macam ni lah, nak kata Ali bin Badan pun macam Ali bin Badan. Sebab dia sebenarnya Ali bin Badan macam Rasulullah, tapi tak ada lebih-lebih sangat. Nampak bersih, bercahaya badannya, yang tidak ditumbuhi bulu atau rambut. Kan ada orang jenis, apatah lagi orang-orang sebelah sana, dia bulu di seluruh badan. Rasulullah ni dekat dada sikit, halus semuanya sampai ke pusat. Dari pangkal leher, tepat lekuk di bawah leher, hingga ke pusat tumbuh bulu leher depan ni maksudnya tuan. Belah depan hingga ke pusat tumbuh bulu bagaikan satu garis. Kedua-dua kawasan putih dadanya dan kawasan perutnya bersih daripada bulu selain tempat yang disebut tadi saja. Mana kawasan dada Rasulullah ni dia ada bulu halus berbaris sampai ke pusat, tak lebih daripada itulah. Tuan-tuan. Kalau sambung panjang lagi tuan, perenggan dia ni. Jadi setakat tu dululah. Kita sambung pada siang akan datang. Hadis ni tak habis lagi mengenai fizikal Rasulullah ni kan. Panjang lagi. Kalau lepas ni, lepas habis kita belajar ni bab fizikal Rasul ni, sebut dada tahu macam mana dada Rasulullah, sebut bahu, leher, kepala, rambut, kita dah boleh tahu macam tu. Dan apa gunanya ni? Apa gunanya kita nak tahu fizikal ni? Satu, yang boleh ikut kita ikut kan. Yang boleh diusaha, yang tak boleh, yang itu kita tahu keistimewaan Nabi dan kita rasa kasih pada dia. Kita kenal orang ni. Sebab apa orang boleh sebut satu-satu dengan Rasulullah ni tuan? Ni Hindun sebut ni, Pakcik pada Hasan ni Hindun. Sebab apa dia boleh sebut sampai satu-satu? Sebab dia orang kasih pada Rasulullah tu. Dah kita ni, kita nak kasih, kita tak tengok Rasulullah, kita dengar cerita dia ni lah kan. Orang yang kita kasih ni, kita boleh sebut apa-apa fizikal dia. Tu tanda kasih kan. Begini lah, begini. Oh, ayah aku ni tinggi begini. Kalau kita nak cerita ayah orang kita kasih, kita tahu ayah kita tu sebab ayah kita tahulah dia, makna kita sayang kat dia, kita tahu fizikal dia. Ni tujuan dia. Satu lagi, kita nak tahu keistimewaan yang Allah bagi pada Rasulullah, manusia pilihan, pesuruh Allah, Nabi akhir zaman. Ada keistimewaan dia. Itulah ya, kita akan tengok daripada semasa ke semasa tentang fizikal, akhlak dan kisah-kisah hidup Rasulullah ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Tak tahulah bila habis untuk kitab tebal ni tuan kan.
Jadi setakat itu dulu saya mohon ampun kepada Ta'ala dan minta maaf jika ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Apa yang baik itu datang daripada Ta'ala, apa yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Hakikat daripada penduduknya. Kita anggap majlis kita dengan wujud tasbih, kafarah dan sultan bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.